Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada petang ini. Kita ada special guest petang ni. Kita akan ada sesi bersama-sama dengan Sunway Medical Center. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Sunway Medical Center kerana memberi peluang kepada saya untuk kita kongsi maklumat, kita kongsi maklumat, kita kongsi informasi. Mengenai topik petang ni, kita akan cuba discuss pasal masalah telinga, hidung dan tekak. Dia orang bilang ENT lah, ENT pada kanak-kanak pada kanak-kanak, tekak ilmu pada kanak-kanak. Alamak, saya terlupa nak tulis kanak-kanak tu. Nanti saya tulislah. Bersama Dr. Pakar ENT Pediatrik daripada Sunway Medical Center, Dr. Priya. So, kalau katakan anda boleh dengar dengan jelas, cuba komen dulu. Boleh dengar dengan jelas ke tidak? Boleh nampak dengan jelas ke tidak muka saya ni? Jangan terperanjat hari Rabu tiba-tiba ada sesi dengan Dr. Pakar. Sebab kadang-kadang itu Sunway Medical Center, selalunya sebulan sekali, 2 kali dia orang akan sharekan dia orang punya specialist untuk kita dapat belajarlah daripada apa yang dia orang punya kepakaran. Terima kasih Harley Anggian, Waalaikumsalam, Jodaida Siman, Lina Grace, Jen Oliver, Alison Teo, Nurhayati Ramli. Selamat petang dan Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya pada petang ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa tag kawan-kawan, jangan lupa like dan klik follow Klinik Sabah dan Sunway Medical Center punya FB page lah. Hello, selamat petang Dr. Raizat. Thank you. Terima kasih kerana invite saya untuk bersama untuk sesi ni Ya, okay. Thank you Dr. Priya. So mungkin sebelum kita discuss dengan tajuk tu, mungkin you nak perkenalkan dulu you punya kepakaran kepada kita punya viewers di sini. Okey, nama saya Dr. Priya. Saya seorang pakar ENT yang mempunyai kepakaran subspecialty dalam pediatrik. Maknanya saya khusus untuk menjaga kanak-kanak yang mempunyai masalah telinga, hidung dan tekak. So masalah yang biasa kita tengok sebagai tonsil, ear infection dengan sinus, tapi juga yang lebih rumit sebagai benda-benda sebagaimana macam ada masalah pernafasan, stridor lah kita panggil, masalah susah bernafas, masalah bengkak leher, ataupun masalah berkenaan dengan susah telan makanan, aspiration, benda-benda yang lebih khusus. That's my interest lah untuk menjaga. So mungkin kita boleh start. Usually macam mana kita nak start bila kita cerita pasal masalah ENT pada kanak-kanak ni? Mungkin kita boleh start dengan common things first kot yang kita selalu jumpa. Yes. So satu yang paling common ialah allergic rhinitis. Masalah hidung berair dan masalah hidung block. Pagi-pagi bangun budak tu hidung dia acung-acung, sneezing, bersin. Itu masalah yang kita panggil allergic rhinitis. Puncanya mungkin kerana alahan kepada habuk, alahan kepada kadang-kadang mungkin makanan, mungkin persekitaran, pollution, smoke, mungkin ada alahan kepada haiwan macam kucing atau anjing. So benda-benda itu kena di avoid lah. Kita kena bersihkan bilik, kita kena pastikan cuaca di bilik tu tak sejuk sangat, aircon kena kurang. So benda-benda itu akan menolong kita untuk menjaga supaya masalah hidung itu we can avoid. Kerana kalau budak-budak yang hidung sumbat atau hidung berair, bila dia bangun pagi dia tak rested, dia letih, pergi ke sekolah pun tidur kat sekolah. So to avoid masalah macam tu, kita kena treat the hidung. So that's one of the most common lah allergic rhinitis. Dan saya sebut allergic rhinitis lebih sekarang kerana masalah COVID pun sama. Hidung berair, hidung block. So macam mana nak tahu yang mana allergic rhinitis, yang mana COVID? Itu satu masalah yang kita notice banyak parents macam betul, dia orang takut. Takut. So kalau COVID, untuk budak-budak kita tengok sekarang memang ada demam. So kalau ada demam dengan hidung berair, dengan hidung sumbat, sakit kepala, badan sakit-sakit, dan kita lebih kepada COVID. Tetapi kalau setiap hari bangun macam norm,
Pagi je bangun, hidung bersin, hidung sumbat, hidung berair. Tapi bila waktu semakin tengah hari, budak tu okey, maknanya it's allergic rhinitis. Allergic rhinitis lah. Selalunya dia boleh bermula daripada umur berapa yang kita boleh kata? Sekarang kita tengok yang budak 2 tahun pun sudah ada. It's younger. Dulu dalam 5 tahun, 6 tahun. Tapi sekarang kita tengok ramai budak-budak lebih 2-3 tahun pun ada yang ada masalah allergic rhinitis. So simptom yang ibu bapa selalu komplain ialah bila dia baby tidur ada bunyi dalam hidung. Macam dengkur. Macam dengkur, okey. So adakah dia selalunya parents yang saya jumpa bila dia orang bawa datang anak kan. So macam mana kita nak tahu sama ada dia punya allergic rhinitis tu yang severe, yang perlukan rawatan ataupun yang kita cakap yang mild, yang mungkin tak perlukan rawatan, hanya perlu avoid certain makanan atau habuk atau anjing, kucing, macam mana tu? So biasanya kalau simptom tu everyday, setiap hari ada sampai it affect patient punya quality of life. Maknanya pergi sekolah tak boleh concentrate, tak boleh fokus. Dan ada masalah, ada budak yang macam hyperaktif ataupun ada yang hypo, maknanya tak aktif, selalu nak tidur. So itu ialah severe. So simptomnya setiap hari ada. So yang moderate is 2 atau 3 kali seminggu. Seminggu, okey. Kurang dari itu ialah mild. So yang mild dengan moderate mungkin kita boleh cuba cara macam Dr. Ruhaizat cakap tu, avoid the certain trigger. Tapi kalau severe, then we start treating. Okay. So itu yang pertama lah kan, allergic rhinitis. Paling common lah kita tengok. Yes. Even for you kan? Yeah, very common. Very common. Even my child pun ada juga sometimes. I think when you tell the story kan, so nampak macam relate to my children lah. So maybe he has some mild lah. Kalau mild, kita avoid lah steroid, kita avoid kalau mereka perlu pertolongan, kita mula juga dengan spray, dengan ubat makan. And kalau ada improvement, saya suka bagi dia saline punya spray. Saline spray, yes. For maintenance. Saya pernah bagi juga. Yeah. Okay, anything else you want to add on allergic rhinitis before we so apa my advice untuk parents lah? Parents correct Kurangkan aircon malam. Betul. Biar bilik sejuk sikit, lepas tu off aircon. Tak mau sejuk sangat. Sampai pagi. Nombor 2, kalau perlu serviskanlah aircon dia. Tukar bedsheet, cadar semua setiap minggu. Kalau boleh basuh dengan air panas. Kalau bantal dia sudah lebih dari 2 tahun, tukar bantal, beli baru. Kerana selepas 2 tahun, berat bantal tu, berat dia ialah dust mite punya shedding. Okay. Kan orang Asia suka peluk bantal kita, simpan bantal kita bertahun-tahun. So sebenarnya lepas 2-3 tahun kita kena beli baru. Kena vacuum, kena mop. Kerana kalau sapu habuk tu dia masih kat sana. Kat sana, ya betul. Baik kalau mop ataupun vacuum. Dengan kalau boleh tak mau, kalau ada alergi untuk kanak-kanak tu, tak mau ada pets lah, tak mau kucing. Kucing paling teruk. Next is anjing. Anjing, hamster, semua tu tak nak. So that's the main thing lah. So means that apa yang ibu-ibu kita dulu-dulu cakap, okay, setiap kali seminggu mesti kena jemur bantal tu, tidak betul lah. It will not help lah. Because ada juga parents cakap, Kak, saya setiap minggu pun saya jemur bantal doktor. So hopefully anak saya tidak ada allergic lah. So that one also not advisable lah. Not true lah, because they live inside. And then bila kita jemur, dia pandai, dia akan turun ke bawah. Lepas tu kita kena, memang, but of course jemur tu it helps in a way jugalah because panas kan. Tapi sekarang kita punya bed mattress semua berat. Macam mana nak jemur kat luar kan? Betul. So just change more often lah the bed sheet. Okay. The soft toy semua tak mau Soft toy. Okay.
So I think ada satu soalan ni, hopefully mungkin kita boleh entertain ini soalan. Nama dia Zalifah. Doktor, kalau allergic severe rhinitis berterusan atau not proper treatment, ada risk untuk jadi kanser kah? Dia tanya. Tak, tidak ada. Ada kan? Tidak ada. Tapi apa saya nak beritahu ialah allergic rhinitis memang tidak ada cure. Tak boleh kita just help untuk kurangkan simptom sahaja. And allergic rhinitis yang tidak ditreat, tidak dirawati, kalau teruk sangat boleh menjadi sinus, masalah sinusitis. Itu kita kena was-was. Tapi tidak, there's no chance dia boleh jadi cancer. Thanks for the soalan ya. Okay, next mungkin kita boleh pergi ke masalah kedua, the second most common is tonsillitis. Tonsillitis, okay. So biasanya tonsil, so budak tu akan datang dengan masalah sakit tekak, susah makan, demam, right? So biasanya the question is bila perlu operation, bila boleh kita bagi ubat. So kita punya international punya guideline, kalau sakit tekak dia lebih dari 5 hingga 7 kali dalam setahun, then kita perlu operate. So means that every 2 months, every 2 months. Okay. Every 2 months sakit, perlu makan antibiotik. So berat dia tak akan naik. Then dia bila dah baik je sakit balik. So kita kena frequent bagi antibiotik. So kalau terlalu makan antibiotik tak bagus untuk budak kan. So kalau lebih dari 5 hingga 7 kali dalam setahun, kita syorkan untuk buang the tonsil dengan adenoid sekali. Do you do routine swab ke untuk buat CNS kepada dia punya tonsil? Not as a routine lah. Not as it's a good idea to do it, but it's by the time you dapat result, you maybe pun dah 3 hari 4 hari. Betul jugalah. By then tapi if you get a referral from dari luar, like if you refer to me, you dah bagi dah antibiotik, masih tak baik, then I will swab lah. So at least we know what the growth is. Most common is strep and staph. Tapi viral pun ada jugalah. Ada yang viral. Viral yang paling susah. It takes time untuk baik. The other reason untuk takut dengan tonsil ialah kalau ada snoring yang kuat. So kalau snoring dia terlalu kuat, dengkur sampai susah, ada macam ada sesak nafas bila tidur, and bangun pagi dia tak tidur lena, bangun pagi very tired, maknanya dia ada obstructive sleep apnea. Itu satu lagi reason untuk kita buang the tonsil. Ini biasanya kita nampak dalam budak-budak yang lebih bigger children, berat badan yang besar. So dua indikasi untuk keluarkan tonsil lah. So the one yang ada obstruction tu biasanya masalah tidur dalam sekolah tu adalah cikgu akan cakap selalu pergi ke sekolah tidur. Waktu cikgu mengajar kan dia tertidur. Patutlah, because quality of sleep tu tak ada. Ada, yes, correct. So that's the tonsil punya cerita lah. Yes. So means that kalau katakan kita buat inspection, anak tu mungkin dia ada juga tonsil yang membesar, tapi kita tanya ibu dia tak ada juga snoring, dan mungkin dia dapat tonsillitis sekali atau 2 kali setahun. So itu bukan satu indication untuk operation lah, walaupun kita nampak dia very big macam tu kan. Tak. Then the other thing is the size tonsil lah. Kalau size kita categorize ke 4 grade. So size 1 dan 2 kita observe dulu. Kalau size grade 3, grade 4 besar sangat, if grade 3, grade 4 memang dia akan berdengkur kuat. Bila berdengkur kuat, you can ask the mother, ada tak dia tidur dengan mulut buka? Maknanya dia memang susah bernafas sampai dia kena buka mulut dia untuk bernafas. That is not good. Bila dia buka mulut dan tidur, mulut kering, gigi dia akan rosak. So budak-budak ni akan ada banyak gigi caries. So dental doktor kadang-kadang akan refer untuk suruh kita buang tonsil. Okay, understood. So ada soalan untuk Dr. Priya. Sekarang kita dah masuk nombor 2 iaitu pasal tonsil. Ada juga, tadi
Ada satu lagi soalan Dr. Priya, tapi dia tanya pasal yang first tadi tu, allergic rhinitis. Alison Teo tanya, doktor, selain saline spray, apa lagi ubat doktor akan prescribe untuk kanak-kanak? Okay, so untuk kalau nak prescribe ubat, saya syorkan jumpa Dr. Rohaizat lah. Jangan beli kat ubat kat luar. So each child is different kan. So kita kena tailor according to the child. So sebagaimana saya explain, kalau whether mild, moderate atau severe. So kalau severe, kita mula dengan steroid spray. The most common ni untuk children saya prescribe is Avamys atau Nisonex. Tapi memang doktor kena tailor it, dan kita akan decide berapa lama kita kena pakai. Tak boleh pakai selama-lamanya. So and then tak boleh juga pakai 1-2 hari lepas tu stop. So baik you have to go to the doctor will decide lah kan. Betul. Pakai spray untuk berapa lama, antihistamin kita juga bagi, dengan lepas kita tengok balik budak tu ada tak bengkak dalam hidung kurang, simptom baik. Kalau dah okey, baru kita tukar kepada saline spray. Saline spray tu ada banyak jenis. Itu boleh beli mana-mana dalam farmasi pun ada. Semuanya memang air garam sahaja. So itu brand lain, mungkin Amir ada brand yang cakap airnya dari Switzerland ke New Zealand ke, tak apalah. Selagi saline cukup, tak ada masalah. Maybe the next problem. What should we talk about? Okay. I have a lot of I'm not sure lah. Sekarang ni before COVID memang ada ibu yang rajin korek telinga anak dia dengan cotton buds, and sometimes dia cakap telinga anak dia tu berair, that's why dia korek. Dia cakap sometimes telinga tu tersumbat dengan tahi telinga, dia korek. So I think one of the most common yang I jumpa is masalah telinga sama ada sumbat and infection. So mungkin dia boleh komen pasal tu. So memang kita tak syorkan guna cotton bud, kerana bila kita guna cotton bud, kita sebenarnya introduce infection ke dalam telinga. Kalau ada tahi telinga, actually tahi telinga bagus. Kita suka tahi telinga kan? Betul. Dia ada untuk protect telinga kita. Tapi ada orang yang ada lebih tahi telinga, then doktor tolong untuk keluarkan. Tak payah ibu tolong keluarkan. Saya rasa kalau lepas mandi, bila telinga masih moist, ambil hujung tuala, lap kat luar cukup. Tak payah sumbat dengan cotton bud. So saya memang tak beli cotton bud, tak pernah beli. So masalah tahi telinga is can be avoided kalau tak guna cotton bud. Tapi macam saya cakap, kalau ada budak yang banyak tahi telinga, then we need the doctor to help untuk keluarkan tahi telinga. So either guna ubat cairkan tahi telinga, lepas tu cuci, ataupun keluarkan teruslah. Kalau infection pun punca utama is kerana korek telinga. Bila infection jadi, then we have to treat the infection dengan ubat antibiotik untuk dalam telinga. Telinga sangat dekat dengan otak, so memang kena was-was lah. Don't play the fool, jangan tunggu lama-lama kan. Kalau infection tu dah spread masuk dalam, dapat masalah mastoid, masalah meningitis pun boleh ada dengan masalah telinga. So infection memang I'm a bit cautious lah. Terus mulakan antibiotik, ear drops and clean the ear. So saya kalau ada banyak nanah, I will do suction dan bersihkan the telinga supaya bila kita letak ubat ear drops, dia boleh masuk dalam. Kalau tak cuci dulu, then the penetration tu tak ada. So that's one thing. And then come sooner lah, lepas 3 hari datang balik, clean again the ear and then continue the ear drops. Biasanya dalam seminggu should be okay. Kalau warna discharge tu warna greenish, maknanya pseudomonas, then kita kena ambil sensitivity swab untuk dapatkan dia untuk treat the antibiotics dengan antibiotik yang betul lah, yang sensitif kepada organism tu. So means that you tidak routinely ambil swab untuk semua patient yang datang dengan ear discharge lah untuk. So not routine. If I feel already treated once tak baik, then I swab. Tapi if it's a fresh case, I tak swab. Because sometimes I also because I also sometimes encounter parents yang bawa anak dia yang sudah 2 kali atau 3 kali pergi ke klinik lain sebelum ni untuk masalah telinga bernanah, tapi masih lagi ada nanah,
So I tak ada choice untuk terpaksa ambil juga swab sebab kita tidak tahu. Then we know that ada sensitif dengan ni, and then ada resistance dengan this one. So actually memang itu yang the best way to do lah kan, betul? Yes, betul. Because of the cost, satu is the cost, nombor dua ialah masa lah, takes time for the result also to come. So that's my practice lah. And very important, jaga bila ada infection air tak masuk dalam telinga. So kalau boleh I cakap don't mandi kepala untuk 2-3 hari, and kalau nak mandi kepala juga close the ear dengan either ambil cotton, letak krim atau minyak baby oil ke apa, sumbat dan mandi supaya air tak masuk dalam telinga. So pastikan telinga is kering untuk seminggu, and then the infection will settle. So ada tak, the only thing you kena distinguish ialah is it bacteria punya infection atau fungal. Kalau fungal ubatnya lain, kalau bakteria, kalau pus memang bakteria. Kalau fungus hitam. Bila you nampak hitam-hitam tu atau macam cotton white macam tu, white cotton, maknanya fungus. Fungus treatment at least for 10 days lah. Lama sikit. Fungus pandai sangat. Candid eardrop lah. Candid eardrop. Fungus sangat pandai. Dia tak senang untuk treat. Senang betul. Sangat susah untuk treat kan? Ya, betul. Dia bangun balik. Okey dok, dok, daripada ada soalan daripada Noraima, mungkin dia tanya pasal tonsil tadi. Doktor, betulkah kalau tonsil boleh makan aiskrim untuk kurangkan tonsil, dia tanya. Okey, aiskrim kita suruh makan kerana susah telan. Bila budak tu ada masalah tonsil, dia bengkak, so dia nak makan nasi ke apa, dia susah telan, so kita syorkan makan aiskrim. Tapi aiskrim tidak akan menyebabkan tonsil tu kurang. Tak. Tidak. So just itu satu cara untuk memberikan keselesaan kepada kanak-kanak tu untuk makanan dalam. Okey, ada lagi soalan lain sebelum sekarang kita sudah ke minit ke 23. Maybe kalau ada lagi yang you nak add on, Dr. Priya? Ini ada squamous ENT. The other thing is yang dia orang perlu tahu. Baby tu yang tak boleh dengar lah. Kalau dia baby tak boleh dengar. Hearing loss Kalau baby tu dalam umur 1.5 tahun tak boleh bercakap. Maknanya membuat sentence dalam guna 3 perkataan macam mama saya lapar for instance. Maknanya sudah ada delay. Kalau ada delay, kalau tak boleh sebut perkara lebih dari kalau tak boleh make a sentence dalam umur 1.5 tahun, saya syorkan untuk buat hearing test lah. Kerana kita ramai miss. Hari ni juga saya dapat satu patient dah umur 3 tahun. Tapi tak boleh bercakap. It's just the child is cakap abah, mama macam tu je. Dia tak boleh sentence. So bapak tu cakap, oh doktor kita ingat kena tunggu sampai 3 tahun. That's why baru datang. So it's too late lah. Kita dah 1 tahun tak bercakap, better buat hearing test. Kerana by umur 2 tahun, the child should be talking full macam biasa. Kalau ada delay, kena cepat pergi buat hearing test. Okay, next ada satu soalan lagi. Mungkin kita ambil soalan last daripada Amy Nasriani. How to manage impacted wax hingga gangguan pendengaran, doktor? Okay, kena keluarkan, kena pergi ke doktor dan buang wax tu. Kerana impacted wax maknanya wax tu sudah keras kat dalam. So mungkin doktor kena bagi ubat untuk cairkan wax dulu, bagi dia lembut supaya dia senang keluar. So it is going to be, tak boleh sekali pergi sudah baik, taklah. It may take a few visit untuk, kadang-kadang macam batu kat dalam, so susah nak keluar. So do you do the syringing ke apa yes, kat sana? Yes, we do syringe. I do syringe. So for me we do suction lah. But even suction pun kalau tak, it's not soft, it's very painful. Sangat sakit. Yes, memang ada gangguan pendengaran kerana impacted wax. So biasanya I guna Serimol ke eardrops untuk cairkan tahi telinga, lepas tu buang tahi telinga. Now how to prevent ini untuk supaya tak jadi balik ialah guna minyak tu, Serimol ke Soluvex setiap minggu sekali seminggu.
Supaya Sekali telinga seminggu, tu sekali seminggu. Serumol ke, so it prevents the wax from building up kat dalam. So ada juga, itu maksudnya itu bolehkah dipanggil macam prophylactic treatment? Ya, memang. Oh, okay. Now Luar I know. negara mereka guna olive oil pun ada. So okay. dia tak nak pakai ubat. So but even Soluwax semua is just natural je, sodium bicarbonate je. So it's very safe. Seminggu sekali. Actually dulu memang orang pakai minyak, dia letak minyak. Tapi sekarang kita tak nak minyak yang kita takut tak sterile lah. Yes. Kita syorkan kalau boleh dapat dalam botol yang clean supaya pakai, supaya to prevent the impacted wax. Okay, thank you very much, Amy. Okay, kita sudah ke minit yang ke-26, 27. So mungkin sebelum kita akhiri kita punya sesi pada petang ini dengan Dr. Priya, mungkin Dr. Priya ingin bagi take home message dan pesanan kepada kita punya viewers petang ni. Okay, take home message. Jangan tunggu sampai masalahnya terlalu teruk lah. Sekarang kita tengok kerana COVID ramai takut nak pergi jumpa doktor kan? Betul. Diorang takut nak keluar. Takut nak keluar sampai tonsil tu bengkak, sampai tak boleh makan, sampai dehydrated pun ada. So I rasa my message is kalau sakit, the safest place is to see your doctor because kita kan spray, kita disinfectant. So the hospital is a very safe place, clinic is a very safe place. Bahaya is pergi ke shopping semua tu yang bahaya. So please go and see your Dr. Ruhaizat and get your treatment as fast as possible. Jangan tunggu. So ear infection pun kalau tunggu boleh mendapat, telinga boleh berlubang kalau infection tu spread. Ya, kalau lubang ear infection terlalu lambat you tunggu, it can cause lot of complications. So tonsil pun kalau tunggu lama-lama boleh dapat boleh sampai tak boleh bernafas pun ada. So don't wait. My take home message in COVID is the doctor's clinic is the safest place. So kalau sakit jangan tunggu, please go as soon as possible. Okay. Thank you very much Dr. Priya for the session. I learned a lot today. Thank you very much. Okay. Alright. To see all the best. All the best to you. Thank you. Yeah. Take care. Alright. Bye. Okay, terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan saya pada petang ini daripada awal sampai habis. Hopefully kita belajar sesuatu. Saya pun belajar sesuatu daripada sesi ini. So sekiranya apa yang anda dengar petang ini memberi manfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan. Tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page dan Sunway Medical Center. Terima kasih sekali lagi untuk Sunway Medical Center kerana memberi saya peluang untuk kita berdiskusi dengan Dr. Priya. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum, selamat petang dan selamat bertugas untuk yang bertugas dan selamat ber-PKP untuk anda yang kerja dari rumah. Bye.